Okay, Assalamualaikum puan. Saya Cik Hazni Adila. Okey. Boleh panggil saya Haz je. Okey. Okey, untuk bahagian saya akan tanya tentang bahasa lah dan juga psikomotor. Mula-mula saya akan tanya puan tentang bahasa anak puan. Dekat rumah, macam mana pertuturan ataupun bahasa anak puan bila bercakap dengan puan ataupun dengan ahli keluarga puan? Kecil-kecil dia tak bercakap, dia agak kurang juga. Oh, dia tak bercakap berapa ni. sangat. Dia main tapi dia kurang dia cakap. Tapi sekarang ni dia sudah sudah boleh bercerita, sudah boleh bertanya. Dulu-dulu kan tak tanya sangat. Sekarang ni dah boleh bertanya, misalnya macam mana sekarang ni, macam tu. Dulu-dulu kan kurang lah bertanya kan. Dan dia pun boleh memberikan nasihat. Oh, dah boleh bagi nasihat juga. Sudah boleh bagi nasihat. Dia kalau bagi nasihat misalnya, dulu Samad gini-gini, dia selalu cerita dia, jadi dia tak ada kalau katakan mungkin ada orang segan nak menceritakan macam mana dia dulu, kekurangan dia macam mana, tapi dia tak. Oh, dia memang terbuka, open aja. Dulu Samad gini-gini, dulu Dedi mama segini sebab sama gini. Sekarang macam tu dia bagi nasihat adik-adiknya. Jadi untuk komunikasi dengan adik-beradik, dengan orang tua, dia memang alhamdulillah sudah semakin membaiklah. Daripada masa dia nak disahkan tu, dia tak ada pelat, tak ada apa. Pelat tak ada, semua tak ada. Elok sajalah. Elok saja. Cuma kurang aja bercakapnya. Kurang bercakap saja. Faham. Betul. Okey, baiklah. Soalan terusnya, adakah anak puan ni bila dia mengeja kan, dia dapat mengeja dengan baik tak? Ataupun dia macam ada keliru daripada B kecil dengan D kecil kan? Ataupun C dengan E, macam tu. Ada itu tak? Dulu-dulu dia memang ada menulis. Kalau membaca mengeja dia okey. Oh, dia mengeja dia okey. Mengeja dia tak ada masalah, tetapi time dia menulis itu yang dia masalah, yang terbalik-balik itulah. Saya tak pasti sekarang ni, tapi kalau dia pernah cerita memang ada je macam tu. Dia sometimes ada dia terbalik. Tapi kalau kita normalnya, kita sebenarnya mungkin tak pernah terjadilah kalau nak tulis misalnya mandi, nanti waktu kita tulis mambi, kan B dengan D kan asing terbalik. Mungkin tak terjadilah macam tu, tapi dia masih tapi tak macam dulu, tak obvious sangatlah sekarang ni. Tapi kalau dia menulis panjang-panjang, mungkin itu adalah perkara yang agak sukar lah. Dia suka meringkas-ringkaskan, suka tersambung-sambung. Kadang-kadang cikgunya ada juga tegur, sama apa ni tak faham, sebab tulisan dia pun memang teruk lah kan. Okay, faham. Dia tak berapa suka. Kadang-kadang pernah juga dia dah dewasa ni, dia membaca iklan, nanti dia membaca tu skin doktor macam, nanti dia bacanya macam huruf di belakang tu pindah ke depan, bukan ini Mat, ini macam baru dia tersedar tadi dia macam di belakang, dari depan Mat dia cakap. Jadi masih macam huruf turun kata terbang tu masih ada, tapi tak hilang, tapi ada. Huruf ke ataupun hurufnya yang satu huruf tu, misalnya yang tukar-tukar. Dokter apa tu dia tulisan iklan, dia membacanya no skin, tapi sepatutnya skin apa, hurufnya cuma 2 yang ke depan ada. Jadi maksudnya walaupun sekarang dia sudah alhamdulillah banyak kemajuan, tapi dari segi membaca itu macam ada lagi, tapi tak sangatlah. Tak ada sangat. Okey. Seterusnya, adakah anak puan ni dia mengalami kekeliruan dalam nak bunyikan huruf? Macam contoh kan, kita panggil air teh kan, tapi dia panggil heh. Macam tu. Ada juga. Ada juga. Dia jadi, tapi kita tak terlalu perhatikan, sebab bagi kita dah tahu dia macam mana, jadi tak dah ada faham kan, boleh faham. Boleh faham. Jadi umur berapa yang dia ketika tu ketika yang dia tersalah sebut tu, tapi kita masih faham?
Mungkin sejak dia mulai banyak bercakap. Oh, okey. Dia kan orang kata otaknya laju. Ayah pun cakap sama ni jenis otaknya laju. Jadi karena dia nak cepat bercakap tu, ada keluaran sikit di situ. Macam tu lah. Jadi itu sebabkan mungkin dia nak cepat Dia nak cepat jadi tukar habis semua. Okey, faham. Okey, yang seterusnya adakah nak puan tidak kasih air dulu. Air putih. tak. Memang batuk pun tak betul. Apa tu? Okey. Adakah anak puan ada mengalami masalah dalam membaca? Macam contoh kan, dia nak baca hari itu saya terkena jam. Macam tu. Tapi dia macam tersalah baca ke apa ke ada? Sebenarnya sekarang ni tak, sebelum masa yang dia masih disleksia tu lah. Tersilap cakap maksudnya. Tapi sebenarnya ya itu ada. Itu ada. Ya itu memang normal lah dia. Memang selalu lah. Kalau saya faham lah kan apa dia nak cakap tu, memang ada tersilap sebut ada. Itu sebabnya kalau dia cakap mah besok ada ini, tapi kadang-kadang nanti dia gini, mungkin macam dia ada keliru, nanti saya cakap okey mat sini mau baca lagi pelan-pelan bacanya macam tu. Kadang-kadang dia ni macam nak cepat, nak cepat, jadi dia tersalah faham lah apa orang cakap. Dia sekarang ni masih juga. Kadang-kadang saya akan bercakap dengan dia punya coach, bos dia lah, betul ke Samad cakap gini? Ada kadang-kadang saya rasa dia ada tanda-tanda dia ada ragu, dia cakap macam ni, nanti saya rujuk balik, ternyata bukan ni, saya cakap macam ni, masih tersalah-salah faham tu ada ya. Kalau macam tu puan akan membantulah untuk betulkan balik. Sampai sekarang masih kita inilah. Tapi alhamdulillah sekarang ni dia banyak menguruskan dirinya sendiri. Berdikari memang dia, alhamdulillah dia dah, sebab dah confident dia dah semakin kepercayaan diri ni sudah semakin meningkat. Kadang-kadang dia cakap tak apa biar sama uruskan sendiri. Betul mak ni kalau ada orang mesej jangan cepat-cepat ini, jangan, sebab otak dia macam dia baca sikit ni dah laju je kat fikiran dia. Dia suka salah kadang-kadang lah. Dia terus berfikir, terus proses. Dia ambil kesimpulan yang ada tersilap. Itu jarang lah. Kita bagi tahu dia je lah, kalau baca tu bertenang, harus bertenang. Sebab ini dalam segi interpretasi dia lah macam tu kan. Itu orang kata dia punya bos yang coachnya itu mengatakan sama pun ada ADHD juga sebenarnya. Jadi dia hyper juga. Dia ada hyper juga. Ada hyper juga. Tapi bukan ke arah yang burukan yang baik sebenarnya. Itulah dia cepat orangnya, apa namanya? Apa saya sampai lupa ni apa yang sebut ni, terlalu teruja tu apa ya, excited ni. Dia kadang-kadang kalau excited tu terlebih excited. Lain cara dia bercakap tu orang tengok Samad kalau begini kita faham lah. Dia suka main-main, padahal kalau ikutkan umurnya dah segitu macam dah kurang ini. Tapi orang semua kan? suka je sebab jarang-jarang macam ni. Okey, faham. Jarang dia orang suka excited kan? Dan dia punya percakapan tu ya mama ya gitu. Dia bermain, dia masih suka macam tu. Baiklah. Bagus dia. Okey, soalan last untuk bahasa. Adakah nampak ada masalah dari segi penjelasan? Macam contoh macam ayat tadi kan. Hari itu saya terkena jam. Tapi sebenarnya dia nak cakap jam tu jam yang kita guna untuk makan tu, yang roti kan. Tapi mungkin kita terfikir macam jam tu jam dekat jalan, dia tengah bawa kereta ke macam tu. Ada ke dia punya tu? Macam salah faham jugalah kita nak ni pun. Itulah saya cakap tadi, dia ada juga salah faham tu ada.
cuman tak obvious sangat lah. Nanti dia boleh teringat balik. Oh, dia akan betulkan balik lah. Dia akan betulkan balik. Tersilap cakap tu ada, tapi nanti dia boleh teringat, boleh betulkan balik. Ataupun saya tanya, ini, ya ke Mat? Macam tu dia faham. ada. Sebab itu saya cakap, dia berfikir tu dia cepat. Jadi laju je mulut dia cakap. Jadi pemahaman ni semua kadang-kadang ada yang terkeliru juga. Tapi tak nampak sangat lah. Tak nampak sangat. Tapi masih ada. Alright, sekarang kita akan masuk kepada soalan psikomotor. Yang pertama, adakah anak puan ni dia dapat menggunakan jari jemari tangannya dengan baik? Macam contoh mencari-cari kertas ataupun tanah liat tu kan. Waktu kecil-kecil kan suka main tanah liat. Itu memang kesukaan dia. Itu kesukaan dia. Kesukaan dia macam main kertas-kertas. Dia ni pandai mencari benda untuk dia main-mainkan. Dia rupanya sekarang ni saya baru sedar ni, baru teringat. Samad kata dia kan dulu ada namanya Lego tu yang snowflake tu. Kan dia suka berfikir ini nak buat ini, dia boleh buat something yang lebih besar. Kalau benda tu tak ada, dia akan cari benda lain untuk menggerakkan tangan dia. Kemarin tu dia sampai gini-gini tangan dia. Sangat aktif lah dia punya. Dia bilang, Samad nak beli lagi lah Mak. Samad ni tak boleh kalau tangan dia tak ada benda something. Sampai-sampai pernah dulu pen yang ini. Contohlah pen yang ini. Itu sampai dia buka semua dia punya pertut, string tu dibuka, ini terbuka. Niat dia sebenarnya untuk disambung-sambung balik. Jadi dia nak tangan tu buat kerja. Kan kalau tak ada pen, okey. Ada kertas. Kalau ada pensil atau dia lukis boleh dia. Lukis pun dia boleh pandai. Jadi untuk tangan dengan ini dia memang nak tangan tu ada benda yang dia boleh mainkan. Ada benda yang dia nak. Jadi kemarin ni baru berapa hari lepas dia cakap dengan saya, Sama tak boleh lah kena ada something ni. Mama nanti tolong ini kan belikan lagi yang banyak-banyak lagi snowflake. Nak main snowflake lagi. Dia nak main lagi. Selain daripada snowflake dah lama. Apa lagi yang selain daripada snowflake, apa lagi permainan yang dia suka ni? Yang snowflake, kertas, pen, apa lagi plastisin tu tak berapa sangat sebenarnya. Bentuknya tak berapa. Dia suka benda tu susun ataupun itulah kalau kertas di ini. Itulah yang ini nih. Kalau saya cek bilik dia, habis semua tak ada isi dia. Semua terbuka. Dia kata dia akan dia nak membuat something dengan benda ni. Tak tahu dia nak buat apa. Dia kata sama tapi tak terbuat lah. Dia memang imajinasi dia terlampau ini. Kalau orang buat teka-teki, dia senang nak jawab. Sebab kita kalau menjadi teka-teki macam terlampau deep sangat memfikirkan. Kalau dia senang nak jawab. Ya. Apa yang ini kita pernah dulu kan ayahnya buat teka-teki dengan adik-beradik semua dia. Dia paling banyak jawab lah. Oh iya, kenapa kita berfikir terlampau ini sangat lah. Dia cepat. Kan ada sini dia itulah nampak. Kalau kita kan susah juga nak fikir kan. Kita fikir susah sangat. Kalau dia tak bagi dia macam senang-senang aja dia dia thinking out of the box kan. Macam tu lah. Cepat sangat dia proses maklumat tu. Okay, untuk soalan yang kedua, adakah anak puan ni dia akan mengalami masalah dalam menulis? Macam contoh dia akan alami masalah tu bila dia nak tulis tapi tanpa bantuan, tanpa bimbingan lah. Maksudnya macam mengarang ke apa maksudnya? Menulis biasa ke? Menulis biasa. Kalau menulis tu memang dia tak suka kalau menulis. Tak suka. Kiranya memang lemah lah daripada menulis lah. Sebab satu mungkin dia merasa dia tahu dia ada kekurangan dia kalau menulis akan banyak kesilapan. Satu lagi mungkin menyusun ayat. Jadi kalau misalnya exam tu kan ada mengarang, ada 4 kertas disediakan, 4 muka surat. Dia boleh cuma setengah aja. Satu pun tak habis. Memang bagi dia terlampau sukar nak menyusun ayat. Tapi kalau English lain lah. Ini untuk BM saja.
BM. Maksudnya menulis dalam BI pun boleh lah. Bahasa Inggeris pun boleh Boleh. lah. BI dia lagi bagus. SBM dia BI, Science, Math tu semua A. PT3 macam tu. pun A. Yang A itu aja yang 3. Lain pula BM memang habis. Tapi tak terus sangat sebab dia kan ada tambahan masa. Betul. Dalam 1 jam, 1,5 akan ada tambahan masa. Jadi kalau dia dalam kelas bersama anak-anak kawan-kawan yang lain, dia akan cepat nervous. Misalnya dia tengah buat, dah ada yang keluar, dia akan rasa gugup, nervous dia. Tak boleh terus dia tak boleh fikir. Makanya kalau ujian-ujian biasa dia selalu cakap kurang masa je dia cakap. Sebenarnya bukan kurang masa. Dia tak boleh berfikir. Tapi kalau final exam sebabkan OKU, memang ada tempat yang khas sendiri, tak banyak orang, cuma berdua. Jadi dia lebih bertenang. Faham. Boleh berfikir dengan tenang. Dia rasa tercabar lah. Orang lain dah siap memang. dulu, dia belum Kata lagi. dia boleh sampai peluh-peluh. Ya betul. Macam tu. Ya juga. Okey. Seterusnya adalah, adakah anak puan boleh menyalin semula perkataan dengan sendiri tanpa dibimbing? Menyalin tu kalau banyak tak boleh lah. Menyalin pun tak boleh juga. Menyalin tu macam, bagi dia agak sukar menulis sebenarnya. dia memang Kan kalau zaman sekarang udah ada pakai laptop, itu tak ada masalah. Laptop dia boleh? Okey, boleh. Sekarang Laptop dia kan selalu cakap dia kena buat assignment ke apa kan, video, tu dia suka lah kalau buat video kan, assignment ada berupa video, tu memang dia suka. Kalau menulis, itu memang ada je perkataan yang terkeliru tu, memang ada. Kadang-kadang dia dah baca berkali-kali pun tak nampak buat dia. Tak boleh juga nak ikut, walaupun nak ikut ayat daripada atas tu, tak boleh juga. Sukar. Tak boleh juga. Kalau macam tu ada macam cara tak untuk bantu dia ke? Kan kalau sama kadang-kadang dia ada kawan, berbagi tugas lah. Sama ambil yang dia suka, video ke, edit ke apa, nanti kawannya merujuk bahasa ke, macam tu. Jadi bekerjasama tu dia bagus. Tapi kalau misalnya bersendirian, saya pernah nampak cara dia buat kerja, memang huruf tu walaupun besar-besar, tulisannya di laptop tu besar, dia tak nampak ada yang keliru-keliru kat situ. Walaupun perkataan tu tak banyak, kita kan kali nampak, ini salah, kenapa G langsung N misalnya, dia tak ada huruf hidup. Dia kadang-kadang suka terlepas huruf hidup, tak nampak walaupun besar tulisannya. Dia macam tu. Nanti saya yang beritahu, Ahmad yang ini, baru dia betulkan. Kalau tak nanti tak nampak. Memang macam tu lah dia. Tapi nasib baik dia berjumpa dengan kawan yang boleh faham dia. Ya, boleh faham dia. Okay. Yang seterusnya adalah, adakah anak puan ni dia ada masalah dengan masalah menulis disebabkan oleh koordinasi mata dan tangan dia, ataupun memang tangan dia sahaja yang mengalami masalah? Kalau menurut saya, dia masalah menulis ini dengan otak dia lah, bukan mata. Dengan otak. Kan kita kalau menggerakkan sesuatu kan dari otak perintah dekat tangan. Bukan daripada mata. Sebenarnya tak juga. Otak mata, lepas tu baru tangan. Pergerakan tangan. Mungkin mata dia normal. Cuman misalnya otak dia cakap kerjasama, kan agak panjang. Nanti dia tulisnya kerjasama, tapi nanti ada yang hilang tu huruf hidup. Dia kadang-kadang yang hilang tu huruf hidup ya, saya perasan. Ada yang hilang. Huruf hidup tu macam mana? Vokal. 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 A-I-O-U tu. Faham. Jadinya tapi kalau dah selesai pun dia boleh tak nampak. Dia still bagi dia betul kan? Betul lah. Bagi dia betul. Faham, dia tak akan nampak lah sebenarnya. Dia tak nampak. Tak tahu lah masalah mata, tapi mungkin bagi saya otak lah. Daripada otak ke tangan. Normal. Cek mata semua tak ada masalah. Dia okey. Mata dia tajam. Kalau kata dia boleh nampak something yang jauh, kita pun masih belum nampak lagi. Dia boleh nampak. Saya rasa kan dalam disleksia, kalau saya pernah baca, ada masalah dekat otak tu kan, untuk menulis, memahami. Mungkin otak untuk menulis tu yang dia ada masalah. Okay, faham. Dia main dengan sel otak kan? Memang sel otak dia ada masalah. Okay, untuk soalan last psikomotor adalah,
Adakah anak puan masih dalam fasa menconteng ataupun sudah mula berbentuk seperti membentuk abjad ataupun nombor? Dia masih menconteng suka hati ke ataupun dah boleh buat huruf A? Macam tu. Dah boleh. Dah boleh dah. Dulu pernah ada tes psikologi, Samad suruh tulis misalnya makan, kan? Jadi dia berusaha dia menulis yang orang boleh baca. Kalau untuk diri sendiri tulisannya memang cepat. Nanti dia menulis dia boleh, tapi kena perlahan. Makan dia tak boleh gini kan, biar orang baca kita cepat kan agak gini kan cepat. Kalau dia pelan-pelan dulu tulis gini biar orang boleh baca. Jadi ibu ke pasar boleh dia tulis, cuma pelan-pelan aja sama dia. Ibu pergi. Jadi kan yang orang psikologi tu dia tengok masa ni Samad ambil masa yang lebih lah. Kalau untuk menulis yang baik. Sebab dia tahu kalau dia tulis cepat ada yang tertinggal nanti. Betul, nanti dia tak nampak dah. Nanti orang tak nampak apa yang dia tulis macam tu. Baiklah, itu sahaja daripada saya, Puan. Terima kasih. Sama-sama.